Sang Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Isnin pertama buat tahun baru ini, insya-Allah mudah-mudahan kita tingkatkan azam kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan sepanjang sesi ilmu ini di Assalam Subuh, kita naklah kalau boleh semua yang sedang menonton ni kita memperbanyakkan doa dan memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tiada lain tiada bukan, tahun mungkin berubah tapi misi kita tetap sama, iaitu kita nak bina syurga dalam rumah kita agar Allah bina rumah kita dalam syurga. Dan insya-Allah mudah-mudahan misi kita sangat jelas, iaitu kita nak masuk syurga ramai-ramai bersama dengan orang-orang tersayang, bersama ahli keluarga kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan. Dan alhamdulillah pagi ni seperti biasa kita nak mulakan dulu dengan menambah ilmu kita, dengan kita nak beri tumpuan tentang melabur dengan Allah. Barangkali kita ada perancangan kewangan azam baru dalam tahun baru ini, dan inilah perlu salah satu lagi azam yang kita perlu saksikan, kita perlu perincikan, iaitu melabur dengan Allah SWT. Dan hari ini syukur alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Apa khabar Ustaz? Syukur alhamdulillah. Sihat ya? Baik. Syukur. Saya nampak tadi Ustaz solat subuh, tak sempat saya nak turut serta, dan Ustaz adalah duta kompleks Masjid Bukit Rahman Putra. Dan sebelum kita nak mulakan dengan lebih mendalam Ustaz, lebih bila saya sentuh tentang melabur dengan Allah SWT ni, bila melabur ni, pelaburan biasa kita akan tanya, berapa return on investment? Berapa pulangan dia? Jadi kita nak fahamkan dulu apakah antara yang dimaksud dengan melabur dengan Allah SWT. Baik, Talib. Yes, terima kasih. sama. Sejuk hati dengar suara bagi salam tadi kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita tanya pada semua penonton yang sedang orang kata bersimpuh untuk saya dan kita mendapat ilmu dari Allah, InsyaAllah. Kalau kita mengkaji indeks percakapan kita, kalau sebut hari kan, apakah hari yang kita paling banyak sebut? Mungkin hari Jumaat. Hari Jumaat. Ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali Ya, kan? Masya Allah. Hari apa Ustaz? Baik. Supaya kita nampak bahawa hari yang paling banyak kita sebut adalah hari pembalasan. Allahu Akbar. Subuh tadi saja kita dah sebut 2 kali. Ya. Dialah Allah pemilik hari pembalasan. Zuhur nanti insya-Allah 4 kali, asar nanti 4 kali. Belum cerita nanti kita ke mula majlis, kita baca Fatihah kan. Ya, betul. Mesti ada satu benda yang betul-betul signifikan sehingga Allah dalam banyak hari, ya, hari itu paling banyak kita sebut. Hari pembalasan. Hari pembalasan, hari pembalasan. Allahu Akbar. Dia membayangkan betapa nasib kita di hari akhirat nanti kalau kita lupa pada hari itu. Duk fikir hari dunia saja, duk melabur dunia saja, tetapi lupa melabur kepada nasib kita di hari akhirat nanti pada ketika kita duduk di dalam ataupun di dalam kandang orang salah di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu saya kira apabila kita dapat perkara itu, Allah berikan dan campakkan kesedaran, tentu kita mula bertanya, ya, macam mana saya nak selamat di hari itu? Bagaimana saya ada tukang-tukang bela saya, peguam-peguam bela saya. Betul. Bagaimana saya nak mengumpul sebanyak mungkin bukti-bukti, saksi-saksi untuk menyelamatkan saya di hari itu. Dan tidak ada yang lebih besar yang akan membela kita, yang akan menyelamatkan kita, menjadi saksi kita untuk selamat daripada hari itu, melainkan ketika kita di dunia ini melakukan yang kita katakan tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang bukan milik kita tetapi milik Allah, Allah bagi pada kita, kita infakkan.
Jadi jumlah infak itu lah yang akan menyelamatkan kita. Dan Nabi sebut dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tapak kaki anak Adam tak akan bergerak. Maknanya kita tak akan keluar daripada kandang orang salah itu melainkan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama an umrihi fi ma afna, kita tolak dulu ya. Umurnya di mana dia habis, walaupun tahun baru ni semangat nak cerita ni ya. Mudanya ni macam Abu Talib ni orang muda ni. Kat mana kita habiskan waktu muda tersebut. Dan bila soal harta, 2 soalan. Bila soal harta, 2 soalan. Min aina tasabah. Setiap sen daripada mana ambil? Mana datangnya? Dari mana datangnya? Baik. Wa fima anfaqah. Setiap sen itu ke mana dinafkahkan. Cuba bayang kalau kita tengok nanti di hari akhirat, ya Allah, nafkahnya untuk sedekah, nafkahnya untuk melakukan kebaikan. Kita rasa kita orang paling bahagia pada hari pembalasan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan nafkahnya itu digunakan untuk pelaburan, Ustaz ya. Dan kita kalau melabur di muka bumi dunia yang nyata ni, kita keajaiban ni adalah saya melabur tu dapat 30%. Saya melabur kaunter tu 70%. Itu keajaiban berlaku. Tapi kalau melabur dengan Allah, keajaiban ini mesti luar biasa. Apakah antara keajaiban yang mungkin kita boleh dapati bila melabur dengan Allah? Kita manusia ni biasa Ustaz, kita tak tahu apa fadilat dia, apa manfaat dia, kita tak tahu apa imbuhan dia. Baik, bila kalau kita nak buat orang kata apple to apple punya perbandingan kan, bila kita nak convince orang, ni macam Remizer bercakap tadi kan, sampai saya nak melabur dah dengan Abu Talib ni kan. InsyaAllah boleh doakan Ustaz. Tetapi peraturannya adalah SSC meletakkan peraturan misi menceritakan risiko. Risikonya adalah kita memang mungkin dapat 30%, 50%. Tetapi risikonya adalah mungkin kita kehilangan 30% daripada pelaburan kita, bahkan mungkin habis. Itu mesti diperkatakan. Itu sifat pelaburan dunia. Tetapi bila pelaburan dengan Allah, pelaburan akhirat, dia tak berlaku macam tu. Sebab setiap pelaburan yang kita laburkan kerana Allah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyebutkan betapa akan berlipat ganda. Dalam satu hadis kursi Allah kata biqadri tu'ti u'tik. Pada kadar engkau keluar, aku keluarkan. Maknanya seolah-olah kita dan Allah ni sekarang, okey, siapa keluar dulu? Tapi Allah nak tengok kita ni hamba. Maka kita keluar sebab kita ni mungkin fakir. Okey, saya keluarkan 1000. Maka aku beri. Cuba bayang kalau Allah beri, kalau saya lah, saya ni, kalau saya okey sekarang kita belanja makan ya, teh tarik ni, saya belanjalah. Ya. Tentu Abu Talib kata, ya silalah belanja sebab teh tarik je kot. Tapi kalau di hotel 5 bintang biar saya yang bayar. Kan tak sama di antara walaupun sebab saya belanja boleh bayar belanja teh tarik, tapi orang lebih kaya, dia rasa aib untuk dia kalau tiba-tiba dia kena bayar teh tarik harga RM5. Kan? Jadi bila biqadri tu'ti u'tik, pada kadar engkau bagi aku bagi, maknanya ya Allah, bila Allah beri itu masya-Allah bighairi hisab. Cara Allah beri, dia punya calculate dia adalah tanpa dapat kita hisap. Maknanya tanpa hisap tu maksudnya kita tak tahu apa lagi sumber. Ada orang sakit. Kalau kita pergi Mekah, di antara yang saya tengok kalau ada di menara tu kan, ada satu hospital. Dan tertulis sebesar-besar tidak di sana adalah berubatlah, dia kata, dengan sedekah. Maknanya sedekah kita yang kita bagi pagi ni insya-Allah, rupanya dia akan boleh menyembuh sakit-sakit menjadi asbab. Sebab ubat yang kita beli itu bukan ubat tu yang menyembuh, tetapi Allah yang memberi kesembuhan dengan sebab asbab ubat tersebut. Antara asbab, contohnya bagi orang yang mungkin dia sakit, keluarga dia sakit, ya, maka antara yang kita dapat keajaiban, ini memang keajaiban. Cuma keajaiban miracle ini dia hanya akan berlaku pada orang yang buat. Orang yang bercerita, orang yang bersembang, dia tak akan dapat apa pun. Ya? Jadi sebab tu kita dalam konteks ini kita tak boleh hanya bercerita, kita kena buat. Jadi kalau kita buat bersedekah, 1001 macam keajaiban di dunia lagi. Belum akhirat lagi. Belum alam kubur lagi. Tiba-tiba mati dia pagi ni, bahawa Masya Allah, apa saja yang sempat dia sedekah, itulah penyelamat dia. Tetapi yang disimpan, akan diagih-agih pada family dia, belum tentu family dia akan bersedekahkan kepada yang jalan yang baik. Jadi sebab tu, bila benda baik ni, kena berlumba-lumba insya-Allah. Allah, tepat sekali Ustaz katakan. Apa yang kita simpan belum tentu kita punya, tapi yang kita beri kepada jalan Allah, bahkan itulah yang Allah akan dihitung-hitung. Masya-Allah. Mari kita transfer, mari kita azamlah antara azam ni tahun baru ni Ustaz dan juga para penonton semua, kita azam kita transfer sebanyak mungkin.
wang yang kita ada ni ke jalan Allah, insya-Allah Allah lipat gandakan. Dan kita sentuh secara ringkasnya, adakah selalu kita dengar waktu subuh ni antara waktu terbaik untuk kita sedekah? Dia je kata tak ada, sedekah ni merentas waktu. Tapi apa antara motivasi bersedekah waktu pagi hari ni? Baik, kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, saya yakin penonton ni banyak baru lepas baca surah Waqi'ah. Ya. Dan apabila dalam konteks lain pula, bila kita berdoa pada Allah, kan syurga tu banyak tingkatan, lapisan. Ya. Baik, tingkatan lapisan yang paling tinggi, bahkan dia berada di puncak paling tinggi dan di center of jannah tu, maka namanya adalah syurga Firdaus. Dan Nabi mentarbiah kita bila nak minta masuk syurga, jangan minta low cost yang kos rendah, tak, tetapi mesti minta syurga Terbaik. Firdaus yang terbaik tu. Baik, apakah sifat yang terbaik? Allah sebut sifat orang yang akan masuk syurga Firdaus yang terbaik adalah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Okey, thulatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nak ceritanya maknanya untuk dapat syurga tertinggi dia kena ada satu sikap dan menjadi habit pada dia as-sabiqun as-sabiqun. Dia itu adalah orang yang berlumba-lumba atas sesuatu benda. Dan kerana itulah para sahabat Nabi bila Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, maka para sahabat ini berfikir kebaikan tu mesti mula daripada awal pagi. Sebab Nabi dah doa, ya Allah berkatkanlah bagi umatku pada awal pagi mereka. Maknanya apa amal awal pagi kita digandakan keberkatannya, insya-Allah. Itu dia motivasi pagi kita. Mudah-mudahan kita buat suatu perkara yang baik tu, Allah akan buka pintu jalan rezeki lebih awal buat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi kita azam sama-sama, dan sebenarnya ini adalah antara misi kita sama-sama untuk kita menyumbang ke Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra yang akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika kembali, insya-Allah selepas ini, dan kita nak juga fahamkan apakah antara perkembangan terkini tentang pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, siapa yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Dan kami dah kongsikan maklumat seperti yang tertera ini. Kita boleh nak serulah ramai-ramai. Mungkin pagi ni kita bina sama-sama rumah Allah, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
kan? Abah betul ke nak belikan iPhone 14 Pro Max untuk kita orang? Kira jadilah ni. Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau pada mana Apa sakit perut ni? Apa tu? Lah, apa tiba-tiba sakit perut? Ni bang, tadi abang ada bagi derma. Bang. Selamat dengan aku. Nasib baik aku derma RM1 kita tadi. Ini RM1. Mana duit kau banyak-banyak tadi? Jangan. Alhamdulillah. Sungguh mulia hati abang. Banyak ni bang. Jika kita tak berkira dan sedekah, Allah pasti ganti dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Insya-Allah. Amin. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Komplek Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. Allah Akbar. Tersenyum saya menonton. Dia macam sinetron drama tau Ustaz. Tapi itulah hakikatnya kadang kita ni nak memberi tapi kadang diuji dengan tuntutan dunia ya. Tadi Ustaz bagaimana sebelum kita tengok tuntutan dunia kita juga nak perhatikan apakah antara kita tengok gambar ni kan. Apakah antara perkembangan terkini apa yang akan disediakan oleh masjid di kompleks Masjid Bukit Rahman Putra tu nanti. Baik, Allahu Akbar ya. Abu Talib ya. Kalau kita insya-Allah ya setiap daripada infak kita daripada apa yang Allah beri dan pinjam pada kita tu maka dia akan pergi untuk terbina sebuah kompleks masjid. Sebab bila sebut kompleks bukan sekadar masjid. Maknanya pihak Al-Jannah Kuasa yang menyusun perancangan ini mereka nak menyediakan apa yang sepatutnya ada pada sebuah pembinaan kepada masyarakat. Adanya nanti insya-Allah ya. Adanya nanti terbinanya nanti insya-Allah. Sebab kalau kita tengok pada pelan pembangunan, kalau kita tengok pada binaannya saya kira telah tersergam naik bangunan ini dan akan memuatkan sehingga 2,200 jamaah pada satu masa. Subhanallah. Bayang setiap sen, setiap ringgit, setiap RM10, setiap RM100 kita bagi 2,000 orang angkat takbir dan dengar gema orang bertakbir 2,000 dengan sebab apa yang kita bagi itu akan menjadi dan terbina sebuah masjid tersebut ya. Jadi dalam kompleks ini kita memang utamanya kita sediakan sebagai tempat solat jamaah dan kemudian keperluan-keperluan yang lain, bangunan wudu, tandas, bilik pengurusan jenazah dan seperti biasa banyak masjid hari ini kita mempersiapkan juga kelengkapan untuk pencawang TNB sebagai hasil yang nanti boleh diguna dan dijana untuk maintenance masjid ya. Tempat letak kenderaan, blok kuliah, menara azan, pejabat, hatta kita sediakan juga kuartus penginapan 4 tingkat ya kepada untuk tujuan pengendalian. Sebab itulah sebenarnya harapan kita Talib ya. Sangat besar. Apa lagi saya kira perkataan yang boleh saya sebutkan supaya
dengannya akan menjadikan apa yang tuan-tuan lihat di paparan itu satu perjalanan panjang daripada 16 juta kita dah mengumpul 13 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan hanya 3 juta yang terakhir saja sebenarnya yang kita harapkan nanti dengan sebab daripada kutipan ini maka akan terbenalah sebuah kompleks Masjid Bukit Rahman Putra di Sungai Buloh ini yang nanti insya-Allah dia akan kekal bangunan ini menjadi jariah pada kita sehingga bila-bila hatta sampai dunia ini dihancurkan insya-Allah mengalir pahala kita ketika kita di dunia dan ketika kita masuk di alam kubur, apatah lagi nanti yang kita katakan ketika kita berdiri dalam mahkamah Allah, maka masjid ini akan bangun dengan menjadi saksi bahawa hamba ini telah menginfakkan untuk terbina rumahmu ya Allah, maka belalah dia ya Allah. Subhanallah, luar biasa, meremang bulu roma kita ni bila dengar Ustaz. Sebab apa? Batu bata yang barangkali kita infakkan tu, simen-simen semua tu Allah kira. Allah ni Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan kita juga nak tahu bagaimana caranya kita nak menyumbang. Tadi bawa tabung. Hari ni dah tak payah nak tunggu tabung. Agaknya bila Ustaz Zul ni datang bawa tabung ke rumah ni, tak ada dah sekarang Ustaz Semua dah boleh buat secara online. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, saya bercakap hati ke hati kepada orang yang Allah berikan sifat Nabi, sifat para sahabat Nabi, dermawan dalam hati ya. Sifat tu kena ada terutama di awal tahun ni insya-Allah. Jadi rakan-rakan boleh tengok di paparan, saya kira ada paparan, ambil kamera, buat screenshot, ambil gambar. Ya, betul. Tangkap gambar sebab kalau saya nak sebut banyak bank-bank yang kita mudahkan, boleh buat secara online dan untuk semua itu kita boleh tengok di www.masjidrahmanputra.com. Sebab kita tahu tadi kan bila Talib sebutkan tentang pelaburan kan, kadang-kadang kita tak tahu mana hala pelaburan ni. Ya, betul. Ya, di hujung-hujung hari masya-Allah rupanya scammer. Ya. Kan? Jadi sebab tu bila kita ada satu website yang di sana adanya satu komiti yang menjaga dan selari kita punya tindakan kita ni, gerakan kita ni dengan yang kita akan gerakkan di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, maka saya yakin apa yang kita infakkan ini macam tadi Akhir Talib sebutkan bahawa ianya adalah merupakan untuk kita akhirnya dan RM10, RM100 yang kita belanja mungkin kita pergi makan sarapan tetapi kemudian rupanya kita dah park simpan dalam fixed deposit kita, pelaburan kita yang akan menguntungkan. Jadi apa yang ada di sana tu, jadi tolong ambil dan yang lebih penting sekali adalah tolong menjadi ejen untuk membangunkan rumah Allah ini dan insya-Allah kalau hari-hari kita berfikir ada hari-hari yang kita infakkan untuk Masjid Rahman Putra ini sehingga terbenalah dengan cepat insya-Allah sebab kita punya jangka siap adalah bergantung kepada siapnya jumlah dana yang kita dapat. Sebab kita bukan bergerak di atas mana-mana sumbangan daripada secara khusus daripada orang kata mana-mana pertubuhan ataupun sumber daripada pihak kerajaan. Memang betul-betul kita mengharapkan daripada keprihatinan dan rasa ingin hamba Allah untuk sama-sama melihat satu lagi rumah Allah terbina di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, cukup luar biasa dan maklumat telah pun tertera. Dan kalau saya tadi Ustaz kata saya remiser paling hebat atas muka bumi ni, paling kuat pun saya boleh jamin keuntungan yang belum tentu saya boleh berikan keyakinan kepada semua. Tapi hari ini kita tahu bahawa hari kita melabur yang memberi jaminannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Ustaz Zul, bukan saya bukan yang membawa tabung tadi tu kan. Masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan kepada semua yang menonton betapa besarnya hasrat kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni untuk kita benakan seberapa segera yang mungkin. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara beberapa maklumat mungkin boleh diguna pakai untuk semua para penonton hari ini. Ya, rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, tadi saya katakan bahawa kalaulah kita boleh panggil semua tim ahli jawatankuasa ni, kita akan dengar bukan sekadar mulut dia tetapi rintihan ya. Sebab bukan senang, kadang-kadang construction dah masuk, kita dah order barang dan kita menunggu kepada kewangan yang kadang-kadang perlahan. Sedangkan keinginan, impian kita selama hidup ni adalah nak beri sesuatu yang akan menjadikan kita boleh cakap pada Allah ketika kita berdiri depan Allah nanti. Jadi pada saya alangkah baik ya kita menyahut sama, sebab kita pula kalau kita saja je kan hari ini jomlah kita buat satu masjid. Masya-Allah. Saya kira ramai di kalangan kita Allah tak bagi kekuatan di level itu. Kita mungkin kekuatan di level okey, Allah bagi aku rezeki, Allah berikan aku satu kemudahan, maka aku sama turut dengan mereka. Susah
payah Ya. mereka-mereka yang membangunkan itu sebenarnya tak tercapai pun oleh gambaran kita. Apa yang kita dapat sama-sama insya-Allah, mari sama-sama. Ayuh sama-sama apa yang Allah berikan kepada kita. Kita letak balik pada Allah dan Allah janji bahawa dunia lagi setiap apa yang kamu beri aku gandakan. Banyak masalah kita akan diselesaikan yang disebutkan seperti dalam banyak hadis kalau kita sama-sama nak kongsikan. InsyaAllah, mudah-mudahan itu dia antara perkongsian. Saya rasa insyaAllah mudah-mudahan pada mereka yang Allah gerakkan hati. Hari ini bukan kebetulan. Saya selalu cakap, Allah berikan kita kehadiran untuk menonton solat ini bersama Ustaz Zul bukan satu kebetulan. Allah pilih, beri peluang pada kita untuk gerakkan hati kita, beri menyumbang, tak kira apa juga amount dia. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah angkat segala masalah dan sebagainya, Allah makbulkan segala hajat, dan paling penting Allah limpah ruahkan rezeki di dunia, di alam kubur dan di akhirat nanti insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz Zul. Jadi kami peluang sama-sama untuk mengenali, mendekati kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini. Insya-Allah moga kita akan dengar sama-sama takbir 2200 jemaah untuk solat sama-sama di sana. InsyaAllah ada sekian umur. Kita jumpa lagi Ustaz. Daripada penonton, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyumbang. Maklumat ada sedia terpapar di kaca televisyen anda sekarang. Ambil gambar, kongsikan juga dalam grup WhatsApp yang lain. Beri peluang juga pada yang lain untuk berkongsi dan bersedekah. InsyaAllah ada sekian umur. Kita jumpa lagi. Kita berehat seketika. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan komplek Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang.